Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz: Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum badal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud telah berlaku kerosakan di daratan maupun di lautan yang diakibatkan oleh tangan manusia. Yang demikian itu Allah timpakan sebahagian daripada balasan di atas perbuatan buruk mereka. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali, yakni menyesal. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia saudara Mazlan Aliman, ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat, yang juga pengurusi anak, yang berbahagia tetamu yang kita undang, saudara Bob Lokman, tokoh seni tanah air negara, dan juga tetamu kita yang kita undang khas, Puan Normala Samsudin, bekas calon PAS Dun Tenang, Johor. Saudara P. Sarawanan, Naib Ketua AMK Pusat. Yang berbahagia Ustaz Sulaiman Muhammad, yang di-Pertua PAS bagi kawasan Parlimen Bera. Turut hadir ya Saudara Musanif Abdul Rahman, Bendahari Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, pengurus Felda Kumai dan kaki tangan Felda, Ketua PAS Cawangan, Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita dapat bertemu di sini bagi kita memperjelaskan isu-isu semasa yang berlaku di dalam tanah air kita ini yang dilihat semakin gawat, yang memerlukan kepada perubahan politik yang menyeluruh, yang mesti dilakukan pada kadar yang segera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pada malam ini saya tidak mengambil masa yang panjang kerana kita ramai tenaga penceramah. Saya di sini datang untuk melancarkan dua buah buku yang bertajuk buku jingga, yang sebenarnya tuan-tuan maklum merupakan tawaran PAS tanpa kata rakyat. Jika diberikan mandat menguasai pemerintahan negara, kita akan beri tawaran kepada rakyat yang lebih baik untuk masa depan tuan-tuan dan masa depan generasi tuan-tuan. Di samping itu kita mengemukakan satu maklumat lagi, satu buku lagi yang bernama Gerhana dalam Pemerintahan UMNO Negeri Pahang, bagi kita memperjelaskan isu-isu negeri yang sekarang ini kita tengok terlalu teruk, terutamanya dari aspek ekonomi, amanah, pecah amanah, penyelewengan rasuah dan sebagainya. InsyaAllah dalam buku ini terkandung maklumat-maklumat sebenarnya yang saya nyatakan. Tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, tuan-tuan sedia maklum, PAS adalah parti Islam, parti yang mendukung prinsip Islam, parti yang mendukung dasar Islam yang disimpulkan oleh para ulama melalui wakil yang kita ada sekarang, iqamatuddin wa siyasatud dunyawi. Tujuan kita berpolitik adalah untuk kita tegakkan agama. Tegakkan agama melalui apa cara dia? Di dalam negara kita, dalam sistem demokrasi yang ada, kita mengambil jalan politik. Maka kita tegakkan agama dengan politik, tetapi politik itu mesti diasaskan kepada landasan agama, yakni Islam, Al-Quran, hadis, sunnah, ijma' ulama, qiyas dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita memilih Islam
sebagai tampung kepada politik kita. Kerana tuan-tuan, Islam merupakan keselamatan, rahmatan kepada sekalian alam. Islam yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang syumul. Islam sebagai ad-din yang mencakupi semua urusan hidup kita, bukan sahaja di dunia ini, malah sampai ke akhirat nanti. Inilah Islam, tawaran politik yang kita bawa. Politik berasaskan kepada Islam, politik yang selamat, politik yang rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Politik Islam yang bukan sahaja memberi keadilan kepada umat Islam, tetapi memberi keadilan kepada seluruh makhluk di dunia, di bumi ini, termasuk di kalangan bukan Islam dan sebagainya. Prinsip keadilan inilah yang kita sedang corakkan untuk diamati oleh rakyat di negara-negara kita. Kenapa, tuan-tuan? Karena mutakhir ini kita tengok bagaimana politik yang tidak diletakkan landasan Islam, landasan yang berpandukan pada Al-Quran. Kita melihat berlaku kerosakan yang amat dahsyat, kerosakan yang teruk, sama ada di sudut akhlak dia, sama ada di sudut akidah dia, sama ada di sudut siasah dia, sama ada di saksiah dia. Tuan-tuan, kita melihat hari ini bagaimana isu video lucah ini, tuan-tuan. Hari ini telah keluar satu kenyataan akhbar yang telah saya buat. Kalau tuan-tuan baca akhbar Sinar Harian hari ini, saya telah membuat satu kenyataan bagaimana bahaya sedang menimpa negara apabila persoalan sosial, persoalan akhlak tidak lagi menjadi satu bentuk pelindungan kepada rakyat. Inilah politik yang diamalkan oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional berlandaskan kepada sekular. Politik sekular tidak menitik beratkan soal dosa, soal pahala. Politik matlamat menghalalkan cara. Lalu isu video lucah ini disebarkan. Kenapa isu video lucah berlaku sekarang ini, tuan-tuan? Kerana sekarang sedang berlaku pilihan raya kecil, pilihan raya Don Sarawak. Sebab itulah video lucah ini disiarkan tanpa kawalan. Dengan mana, tuan-tuan, penyebaran video lucah ini secara tidak langsung merangsang rakyat Malaysia, terutama di kalangan remaja, menonton video lucah secara percuma tanpa hak. Ini yang perlu kita perjuangkan, tuan-tuan. Apakah tuan-tuan rela masa depan generasi tuan-tuan rosak, musnah, tuan-tuan? Statistik tentang keruntuhan akhlak, tuan-tuan, kalau mengikut apa yang didedahkan oleh Jabatan Pendataan Negara, statistik anak luar nikah sekarang setiap tahun berjumlah 17,000 lebih, tuan-tuan. Anak luar nikah 17,000 lebih. Ini yang didaftarkan, belum lagi campur yang bati dalam longkang, yang dibuang dan sebagainya, yang dihanyut. Saya dapat malam ada yang di blender. Pasangan ibu muda apabila melahirkan anak di luar perkahwinan, di luar proses yang sah, lalu untuk menyembunyikan kelahiran bayi tersebut, dimasukkan bayi itu dalam blender, lalu di blender anak ini bagi menghilangkan bukti. Apakah ini, tuan-tuan, tidak lagi melihat bencana yang menimpa negara kita sekarang? Ini bahaya yang besar, tuan-tuan. Begitu juga dari segi ekonomi, tuan-tuan. Oleh kerana masa yang tidak cukup, saya fokus sahaja kepada buku yang ingin saya lancarkan. Tuan-tuan, kami telah menerbitkan buku ini, tuan-tuan. Gerhana dalam pemerintahan UMNO Barisan Nasional Negeri Pahang. Saya harap tuan-tuan beli buku ini dan sebarkan maklumat dia, tuan-tuan, tentang kedudukan ekonomi Pahang, negeri Pahang yang berada di dalam krisis kebangkrapan. Ada media boleh catat kenyataan saya. Ekonomi Pahang menuju kepada bankrupt. Hutang kita sahaja sekarang, tuan-tuan, hutang kerajaan negeri Pahang sekarang berjumlah 2.17 bilion, tuan-tuan. 2,000 juta lebih hutang kerajaan negeri Pahang. Pendapatan kerajaan negeri Pahang, tuan-tuan, hanya berkisar kepada sekitar 400,000 lebih sahaja setahun. 400 juta saja setahun. 400 juta hanya sekali dalam tempoh pemerintahan UMNO Negeri Pahang mencecah 500 juta. Hanya sekali.
tahun dalam saya dalam tahun 84 tak silap saya. Itu pun kita tak tahu, mungkin dijual Bukit Genting kepada toki dan sebagainya. Wallahu alam, kita tak. Tetapi setiap tahun pendapatan negeri kita, negeri Pahang hanya berkisar 400 juta lebih. Dalam buku ini ada fakta dia, tuan-tuan. Sedangkan pembayaran gaji, tanggungan kerajaan negeri Pahang untuk membayar kaki tangan kerajaan sahaja, tuan-tuan, berjumlah dalam bajet yang terbaru berjumlah 600 juta. Pendapatan 400 juta lebih, bayar gaji 600 juta. Tuan-tuan, kerajaan negeri Pahang tidak mampu bukan sahaja untuk membangunkan negeri, malah membayar kaki tangan kerajaan negeri pun tidak mampu.